Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung untuk kaedah yang keempat tentang riwayat seseorang yang tidak ada kebolehan meriwayat dengan makna dibandingkan orang yang mempunyai kebolehan tersebut. Jadi jika terdapat dua dalil yang bercanggah dari seseorang yang tidak ada kebolehan dalam meriwayatkan dengan makna dan seseorang lagi mempunyai kebolehan meriwayat dengan makna, maka orang yang tidak ada kebolehan meriwayat dengan makna ini akan kita kemukakan. Ini kerana ulama berbeza pendapat tentang kebolehan yang spesifik untuk orang yang nak riwayatkan hadis dengan makna, walaupun mereka sepakat riwayat perlu disampaikan dengan lisan dan harus disampaikan dengan apa-apa yang dipersetujui. Akan tetapi jika ada seseorang daripada kalangan ahli fiqh mengeluarkan riwayatnya, kita perlu mendahulukan riwayatnya berbanding dengan orang yang mengeluarkan riwayat melalui lisan tetapi dia bukan ahli fiqh. Kerana kita tahu ahli fiqh ni dia punya ilmu untuk membezakan adalah sangat tinggi antara yang boleh dan yang tidak boleh. Jadi apabila ahli fiqh ini mendengarkan sesuatu yang haram, mereka akan menerapkan secara zahir. Mereka akan mencari tahu dan mengetahui apa yang harus dilupuskan oleh mereka berbanding dengan orang yang jahil. Jadi sebagai contoh di sini terdapat satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Maksudnya dia Anas radhiyallahu anhu berkata, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memakai kunyit terhadap lelaki. Baik, di sini hadis ini menerangkan kunyit itu adalah inai. Inai ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang lelaki memakai inai di jari ataupun di kuku. Tetapi untuk tujuan rawatan diperbolehkan. Bagi lelaki, inai diharuskan untuk di rambut sahaja. Manakala hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit taza'fur. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang pemakaian kunyit ataupun inai tadi. Jadi ar-riwayatul ula ta'arud atau riwayatul thani. Jadi riwayat yang pertama bercanggah dengan riwayat yang kedua. Lianna ar-riwayatul ula, kerana riwayat yang pertama tanha 'anit taza'fur, larangan pemakaian kunyit ini ar-rajulu faqat. Larangan pemakaian kunyit ini kepada lelaki sahaja. Wa riwayatu thaniyah, dari riwayat pertama tanha 'anit taza'fur, larangan pemakaian kunyit ini mutlak sawa kana lirajulin atau al-mar'ah. Secara jelasnya sama ada lelaki ataupun perempuan. Untuk pemberatannya at-tarjih, untuk pemberatan bagi riwayat yang pertama ke atas riwayat yang kedua, kerana riwayat yang pertama dengan lafaz dan riwayat kedua daripada riwayat Syu'bah, di mana Syu'bah ini dikategorikan seseorang yang dibenarkan meriwayat dengan makna. Di sini ulama ada kesilapan yang dilakukan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Zarif. Jadi, saya akan menyambung tentang kaedah keempat yang saya akan bentangkan misal yang kedua daripada kaedah tersebut, iaitu hadis adalah an Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan في جدار المسجد فتناولوا حصاة فحكها فقال إذا إذا تنخم إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. Di mana hadis ini bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id radhiyallahu anhuma anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat kahak di dinding masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah kerikil lalu menghancurkannya. Menghancurkannya di makna di sini adalah menghilangkan kahak tersebut menggunakan batu kerikil yang Rasulullah SAW ambil tu. Lalu bersabda, jika salah seorang di antara kamu ingin mengeluarkan kahak, hendaklah dia tidak mengeluarkan kahak tersebut. Hendaklah dia tidak mengeluarkan kahak tersebut di hadapan mukanya. Di hadapan mukanya maksudnya menghadap kiblat, menghadap masjid depan tu, dan ataupun di sebelah kanannya, dan hendaklah dia membuang kahak ataupun meludahinya di sebelah kiri ataupun di bawah kaki kirinya. Dan untuk hadis yang kedua adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fi salatihi fala yabzuqanna an yaminihi wala an yasarihi wala baina yadayhi walakin tahta qadamihi al-yusra fa in lam yastati' fa fi thawbihi. Di mana hadis yang kedua daripada misal yang kedua ini adalah bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu sedang solat, mereka tidak boleh meludah dari kanannya ataupun dari kirinya atau di antara tangannya, tetapi di bawah kaki kirinya, dan jika dia tidak mampu, maka di dalam pakaiannya. Kisah hal ini menyebabkan hadis yang pertama dan hadis yang kedua bercanggah antara satu sama lain, kerana hadis yang pertama membolehkan bagi orang yang solat meludah ke kiri, tetapi di manakala riwayat yang kedua melarang untuk meludah ke kiri. Jadi pemberatannya ataupun tarjih, riwayat pertama lebih diutamakan berbanding daripada riwayat kedua, kerana riwayat yang pertama ataupun hadis yang pertama adalah lisan ataupun lafzi, secara lafzi. Riwayat yang kedua adalah pada maknanya, dan dalam sanad riwayat yang kedua, Sulaiman bin Harb rahmatullahi alaih, para ulama melakukan kesalahan dalam apa yang Sulaiman bin Harb, yakni ulama melakukan kesalahan dalam apa yang diriwayatkannya dari teks hadis tersebut, bahawa dia dari teks hadis ini di mana ia berbunyi
bahawa dia tidak boleh meludah ke kiri. Bahawa dia tidak boleh meludah ke kiri. Bi anna la yabzuq an yasarihi. Imam Abu Zur'ah berkata, apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah beliau meludah ke sebelah kirinya. Lebih tepat daripada apa yang disebutkan, dia tidak meludah ke kirinya. Jadi Imam Abu Zur'ah ini berkata, yang betulnya adalah apa yang diriwayatkan, riwayat yang betul adalah Nabi SAW meludah ke sebelah kirinya, yang mana lebih tepat daripada yang disebutkan, riwayat yang menyebutkan dia tidak meludah ke kirinya. Jadi untuk penerangan hadis yang kedua-dua hadis yang dibacakan sebentar tadi, jadi maka hendaklah meludah ke sebelah kiri kerana ia adalah tempat untuk najis. Demikian. Atau di bawah kakinya, qadamihil yusra. Untuk menutupinya dengan kakinya di dalam debu tanah. Jadi dalam konteks ni, ini adalah ketika zaman dululah, zaman sahabat, zaman Nabi SAW, di mana mereka dulu solat di atas tanah. Jadi mereka bila meludah tu boleh menutup kahak tersebut dengan tanah, dengan debu tanah. Jadi hilanglah kahak tersebut. Tetapi dalam konteks zaman sekarang ni, zaman di mana kita solat di masjid, di mana lantai kita adalah kapet, dan jika kita meludah ke kiri ataupun di bawah kaki sebelah kiri, kita tidak akan dapat menutup kahak tersebut, dan kahak tersebut akan meninggalkan kesan dan tidak akan hilang. Dan di mana bila kita meludah tu kahak tak hilang, kita akan mengganggu orang jemaah kita yang berada di sebelah yang sedang bersolat. Jadi akan hilang khusyuk dan jemaah akan merasa jijik dengan kahak kita yang kita buang ke sebelah kiri ataupun di bawah kaki kita yang tidak akan hilang walaupun kita gosok macam mana sekalipun. Jadi oleh sebab itu, dalam hal yang kedua, Nabi SAW ada bersabda, fa in lam yastati' fa fi thawbihi. Jika tidak mampu, maka ludahlah di dalam jubahmu. Di mana ada penjelasan di mana Nabi Muhammad SAW mengambil salah satu hujung jubahnya dan meludah ke dalamnya. Macam tu. Mungkin begitu. Mengambil hujung jubahnya dan meludah ke dalamnya. Kemudian membentangkan sebahagian kembali ke atas yang lain dan berkata, atau hendaklah dia melakukan seperti ini. Dan ini adalah penjelasan dari aksi untuk menjadi lebih berkesan dalam jiwa para pendengar, dan ia juga menjadi penjelasan untuk orang yang alasannya tidak dapat menyembunyikan kahaknya, ataupun dalam pun kita boleh menyediakan tisu di dalam poket ataupun kain lap di dalam poket ataupun di mana-mana saja yang boleh kita capai tanpa melakukan banyak pergerakan. Bila kita rasa hendak membuang kahak, kita ambil tisu tersebut, buang dan letak kembali ke dalam poket. Hal ini kita dapat menjaga solat kita dan juga dapat di mana tidak melakukan banyak pergerakan, dan dapat menjaga solat jemaah-jemaah lain yang tidak akan terganggu apabila kita hendak membuang kahak tersebut. Jadi kahak tersebut di mana jika kita tidak membuang dengan betul, ada kemungkinan besar jemaah akan merasa jijik dan tersujud di atas kahak tersebut yang kita ludah ke bawah, ludah sebelah kiri. Jadi hal ini akan
mengganggu dan menimbulkan masalah di dalam masjid ketika solat kepada para jemaah yang lain. Jadi insya-Allah sama-sama kita ambil iktibar. Insya-Allah kita dapat amalkan. Insya-Allah bermanfaat. Seterusnya adalah kaedah yang kelima, iaitu turjihu riwayatu ar-rawi ala ra'yihi, yang bermaksud riwayat perawi mengatasi pendapatnya. Jika ada dua dalil yang bercanggah, salah satunya adalah riwayat perawi dan yang kedua adalah dalil riwayatnya, wajib mengutamakan riwayatnya daripada pendapatnya. Hal ini kerana hujah tersebut daripada lafaz Nabi Muhammad SAW, bukan daripada pandangan perawi, maka wajib merujuk kepada hadis. Selain itu, mungkin seorang sahabat menceritakan suatu tentang Nabi, kemudian sahabat tersebut lupa apa yang diceritakan, lalu dia mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengannya. Contohnya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada anjing meminum di salah satu bekas antara kamu, maka cucilah bekas itu sebanyak 7 kali. Manakala pada pendapat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, jika ada anjing menjilat bekas kamu, kemudian basuhlah bekas itu sebanyak 3 kali. Daripada riwayat ini, riwayat pertama bercanggah dengan riwayat kedua, kerana riwayat pertama mengharuskan mencuci bekas tersebut daripada jilatan anjing itu sebanyak 7 kali. Manakala riwayat kedua mengharuskan mencuci bekas dari jilatan anjing itu sebanyak 3 kali. Daripada tarjih itu, iaitu penguat, riwayat pertama lebih diutamakan daripada riwayat yang kedua, kerana riwayat pertama adalah dari riwayat perawi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manakala riwayat yang kedua adalah daripada pendapat beliau, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada contoh kedua pula, dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku, lalu beliau melihat di tanganku ada beberapa cincin dari perak. Lalu beliau bertanya, apa itu wahai Aisyah? Maka aku jawab, aku memakainya untuk berhias diri di depanmu wahai Rasulullah. Lalu beliau bertanya lagi, apakah sudah engkau keluarkan zakat? Aku menjawab, belum. Maka beliau bersabda, cukuplah itu untuk mencampakkan kamu ke dalam api neraka. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu pula berkata, aku selalu menjaga anak perempuan saudaranya sebagai yatim piatu dalam penjagaannya, dan mereka hanya memiliki perhiasan mereka. Mereka tidak keluarkan zakat dari perhiasan mereka. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah riwayat satu dan kedua adalah bercanggah, karena pada riwayat pertama pengeluaran zakat dari perhiasan wanita itu diharuskan, tetapi pada riwayat kedua tidak diwajibkan untuk keluarkan zakat daripada perhiasan wanita. Jadi apa yang diutamakan di sini adalah riwayat pertama karena dari perawinya sendiri, dan riwayat kedua hanyalah pendapatnya. Seterusnya saya akan terangkan al-qaidatu sadisah, kaidah yang keenam, iaitu tarjihu riwayat al-musbit ala nafi. Idza ta'arada dalilan ahaduhuma yuthbitu hukman. Kalau ada bercanggah dua dalil, yang satu menetapkan hukum, wal akharu yanfihu, dan selebihnya menerangkan kepada penafian, wajib taqdim riwayatul musbit idza kana adilan thabitan ala riwayatul nafi, li'anna ma'al musbit ziyadatul ilmu khafita ala nafi.
Jadi cara kita untuk menerima adalah dengan ambil yang menetapkan hukum. Maksudnya di sini, jika dalil yang pertama itu penetapan hukum dan dalil yang kedua itu adalah penafian, cara kita menetapkan mengambil penerimaan adalah dengan ambil dalil yang pertama, iaitu dengan penerimaan hukum, penetapan hukum. Contohnya pada hadis pertama, an Bilal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi jawfil Ka'bah. Hadis yang pertama ini bermaksud daripada Bilal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat pada Kaabah. Hadis yang kedua, wa anif fadli ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fil Ka'bah. Daripada Fadli bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yusalli fi Ka'bah, tidak salat di Kaabah. Jadi cara kita mengambil yang tarjih adalah kita ambil hadis yang pertama. Sebab itu adalah kaedah dalam usul fiqh. Asyahidu ar-riwayatul ula ta'arudu riwayatus sani. Riwayat yang pertama itu bercanggah dengan riwayat yang kedua. Lianna riwayatul ula tusbitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah. Kerana riwayat yang pertama itu menyebutkan tentang Nabi ini solat di Kaabah. Wa riwayatus saniyah tanfi salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah. Dan riwayat yang kedua itu menafikan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak salat di Kaabah. Jadi tarjihnya di sini adalah turajjahu riwayatul ula ala riwayatus sani. Tarjihnya di sini adalah riwayat yang pertama daripada riwayat yang kedua. Lianna riwayatul ula musbitul lil hukmi. Kerana riwayat yang pertama itu adalah menyebutkan hukum, dengan menetapkan hukum. Wa riwayatun saniyah nafiyatil lil hukmi. Dan riwayat yang kedua itu adalah penafian hukum. Okey, contoh yang kedua adalah an Huzaifah radhiyallahu anhu qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam subata qaumin fabala qa'iman. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam subata. Subata ini adalah satu tempat pembuangan tanah. Boleh rujuk di bawah. Dan dia melihat bahawa Nabi itu kencing berdiri, kencing dalam keadaan berdiri. Dan hadis yang kedua, wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, man haddatsakum anan nabiy sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menceritakan ataupun mengkhabarkan kepada kamu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu, bahawa sesungguhnya Nabi itu kencing berdiri, janganlah kamu menerimanya. Maka yabulu illa qaida, mana mungkin Nabi itu kencing berdiri sedangkan dia kencing duduk. Asyahidu ar-riwayatul ula ta'arudu riwayatus saniyah lianna riwayatul ula tusbitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Riwayat yang pertama itu menyebut bertentangan dengan riwayat yang kedua. Lianna riwayat yang pertama itu tusbitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman, menyebutkan bahawa sesungguhnya Nabi itu kencing berdiri. Wa riwayatus saniyah tanfi dzalika, dan riwayat yang kedua itu bertentangan. Maksudnya di sini kita terima adalah hadis pertama, sebab hadis yang pertama itu adalah menetapkan hukum Nabi pernah buang air berdiri, maksudnya kencing berdiri. Tapi maksudnya di sini adalah boleh kencing berdiri, bukannya kencing berdiri lagi diutamakan. Ini sekadar menunjukkan bahawa ibahah atau pembolehan yang Nabi pernah kencing berdiri. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.